feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita sambung lagi question 2 untuk Disember 2019. So soalan ni dia berkenaan dengan operating cash flow lah, berkenaan dengan cash flow Okay, soalannya untuk Disember 2019, question 2. Soalannya, a project requires an initial fixed asset investment of 1.2 million. So syarikat ni dia nak tambah satu fixed asset lah yang bernilai 1.2 juta, which will be depreciated on straight line basis to zero value over the 4-year life of the project. So project ni akan mengambil masa 4 tahun, and then asset tersebut dia akan depreciated using straight line method lah, and then salvage value dia kosong, right? Maknanya zero value over the 4 years. Alright, the asset is still worth 20% of its cost at the end of the useful life. So dia expect bila dah habis pakai selama 4 tahun ni, dia mungkin dapat jual aset tersebut dengan harga at least lah 20% daripada harga asal dia, which is 1.2 million. Okay, the use of the asset will enable the firm to generate sales of 15,000 units per year. So dia expect dapat jual 15,000 unit product every year. For the first 3 years and increase to 40,000 unit per year at the 4th year. Maknanya 3 tahun pertama dapat jual 15,000 unit, and then tahun yang keempat dapat jual 40,000 unit. Alright, the estimated selling price is RM100 per unit, 100 per unit, whereas the variable cost per unit and fixed cost per year are RM60 and 300,000 respectively. So variable cost RM60 untuk satu unit, and then fixed cost dia RM300,000. Okay, and then dia bagi maklumat tambahan yang lain. Initial net working capital RM60,000, additional net working capital RM5,000 per year. Net working capital ni, initial net working capital ni dia perlu beli certain asset yang lain lah untuk menampung asset yang baru tadi kan. So kena tambah sikit, RM60,000 untuk initial, and then setiap tahun dia kena beli lagi, kena tambah net working capital setiap tahun sebanyak RM5,000 setiap tahun lah per year. Okay, required rate of return 8%, and then tax rate 30%. Okay, and then soalannya adalah determine the investment net present value dan IRR. So markah dia agak besar, 16 markah. Okay, so kita pergi soalan A dululah. Okay, so kira NPV dengan IRR. Alright, so first apa yang kita perlu buat? First kali kita kena calculate operating cash flow lah. Operating cash flow maknanya cash flow every year. Berapa yang kita dapat every year tu kan. Okay, tapi sebelum nak kira operating cash flow, kena kira item-item yang lain dulu. First kita calculate annual depreciation, which is dicakap tadi based on straight line method, very easy lah. So based straight line method ni dia punya depreciation sama every year, right? Okay, so rumusnya untuk straight line method, COA minus salvage value, and then divided by N. N tu tahun lah, berapa tahun nak pakai kan. So project fixed asset tersebut nilai dia 1.2 million, and then salvage value tadi kosong. So saya tak letak lah, tolak kosong tu. Okay, and then divided by 4 lah. Maknanya dia punya depreciation adalah 300,000 per year. Okay, and then dia expect pada tahun yang keempat tadi dapat jual at least 20% daripada harga asal dia lah. So maknanya salvage value dia expect 20% daripada 1.2 million. Okay, so 20% daripada 1.2 million adalah 240,000, right? And then bila kita jual dengan harga 240,000, kita akan dikenakan cukai lah. Bila you jual aset akan dikenakan cukai. So cukai based on marginal tax rate, which is 30%. So after tax salvage value adalah 240,000 times dengan 1 minus 0.3. So maknanya bila kita jual tu, memang kita jual dengan harga 240, tapi kita kena bayar cukai dalam masa yang sama. So bila dah ditolak dengan cukai, so sebenarnya kita dapat 168,000 sahaja. Alright. Okay, operation cash flow. Okay, disebabkan ada segregation tadi, year 1 until year 3 sama, tapi year 4 lain kan. So ada dua operating cash flow lah, you kena calculate asing-asing.
Okay, so rumus untuk operating cash flow sebenarnya kita kena kira net cash flow lah. Net cash flow untuk every year. So rumusnya disebabkan dia bagi dalam bentuk per unit variable cost apa semua. So kita kena kira EBIT kita lah. So earning before interest tax basically dia macam ni lah. P darab Q tolak dengan P darab VC and then tolak dengan FC. Baru dah dapat EBIT, right? Okay, tapi nak simplify-nya dia akan jadi price tolak variable cost per unit times dengan Q, quantity berapa kita jual, and then tolak dengan fixed cost, and then tolak expenses kita which is depreciation. So itu adalah yang dalam kurungan petak tu adalah EBIT kita lah, earning before interest tax. Okay, disebabkan yang before tax, so kita kena calculate after tax, kena tambah lagi kat belakang kurungan 1 minus tax, and then untuk dapatkan cash flow kita kena tambah balik depreciation yang kita tolak awal tadi, sebab depreciation adalah non-cash expenses kan. Okay, so operating cash flow year 1 until year 3 dia sama je, year 1 to 3 sama. So price 100 tolak dengan variable cost per unit RM60, and then times dengan Q, quantity yang kita jual tahun pertama hingga tahun ketiga 15,000 setiap tahun unit, 15,000 unit and then tolak dengan depreciation 300, tolak dengan fixed cost 300, and then tolak depreciation 300 kali dengan 1 minus tax, cukai dia ada bagi 30%, and then tambah balik depreciation 300,000. Alright, so once you calculated that, of course lah you akan dapat 300,000. 300,000 Okay, so maknanya operating cash flow kita tahun pertama 300,000, tahun kedua 300,000, dan tahun ketiga pun 300,000. Okay, untuk tahun yang keempat kena kira asing, sebabnya dia ada perbezaan sikit in term of quantity, right? Unit yang kita jual tu, Q tu. Okay, so 100 tolak 60 kali dengan quantity yang baru 40,000, tolak fixed cost 300,000, tolak depreciation 300,000 times dengan 1 minus tax, and then plus balik 300,000. So after we calculate it, kita dapat 1 million ringgit. Okay, this one is special untuk tahun yang keempat sahaja. Okay, 1 million. Okay, so ini dalam bentuk table supaya nampak lebih jelas dia punya calculation of projected cash flow kita lah every year, right? Tapi kena start daripada initial lagi lah, which is a year equal to 0, right? So yang line biru gelap kat atas tu adalah year, sebenarnya 0, 1, 2, 3, 4. So ada sampai 4 sebabnya projek tersebut makan masa 4 tahun, right? Okay, so first adalah operating cash flow. Kita dah calculate tadi, year 1 300,000, year 2 300,000, year 3 pun 300,000 based on OCF 1 hingga 3 tadi kan. Okay, tahun keempat OCF dia lain, which is 1 million kita dah calculate. Okay, and then initial net working capital. Tadi dalam soalan dia mention initial di permulaan projek dia akan keluarkan duit untuk net working capital sebanyak 60,000. Just spend another 60,000 untuk initial outlay. And then year 1 until year 4 tu tak adalah initial net working capital. Cuma year 1 until year 4 tu dia ada changes in net working capital, which is this one changes in net working capital. And then every year they spend another 5,000 for net working capital. Ada dalam soalan tadi dia mention Okay, so kalau kita calculate kat sini dia punya initial net working capital 60,000, and then year 1 5,000 sampai year 4. So kalau kita tambah 4 tahun ni 20,000, so 20,000 tambah another 60,000, so kita akan recover balik net working capital kita ni semua ni pada tahun yang keempat sebanyak 80,000. Kita akan dapat balik net working capital yang kita telah invest tadi. Okay, and then initial outlay obviously harga fixed asset tersebut which is 1.2 million. Yang lain tak ada lah. Okay, yang ni after tax salvage value, which is yang ni salvage value pada tahun terakhir saja, which is 168,000. And then projected cash flow untuk permulaan projek initially 1.26 million, tambah tambah 2 ni, so still lagi dapat negatif. Okay, year 1 300,000 minus 5,000, so dapat 295,000. Same goes to year 2 and year 3. And then for year 4, it is quite complicated, which is 1 million minus 5,000 plus 80,000, and then plus another 168,000 for after tax salvage value, and then combine all we get 1.243 million. Alright,
Okay, so ini kita dah dapat projected cash flow kita. So daripada sini barulah kita boleh calculate kita punya net present value dan IRR. So yang ni kita kena guna financial calculator. Again, kita akan guna benda ni. Okay, so first dia minta dua tadi, NPV dengan IRR. Okay, so first kita clear dulu work kita biar jadi kosong. Clear work. Second, clear work. And then tekan kat CF untuk cash flow. Okay, untuk CFO kita masuk 1260000. Jangan lupa letak negatif. And then tekan enter. And then tekan arrow ke bawah. Untuk CO1 kita masuk 295000. Jangan lupa tekan enter. Tekan bawah. Untuk frekuensi untuk 3 tahun pertama sama. So F01 kita akan masuk 3. Jangan lupa tekan enter. And then bawah. Untuk CO2 which is cash flow untuk tahun yang keempat. Kita masuk 1243000. Jangan lupa tekan enter. Tekan bawah. Untuk frekuensi 2 kita masuk 1. And then enter. And then tekan dekat NPV. So interest rate yang kita akan masuk adalah 8%. And then jangan lupa tekan enter. And then tekan arrow dekat bawah. NPV tekan compute. So kat sini kita dapat jawapan yang sama dengan slide 413885.72. So this is NPV. Alright. Okay, so RM 413,885.72 sen. Okay. Untuk IRR pula. Okay, so untuk IRR tekan CF balik. So kita dapat balik data yang kita dah masukkan sebelum ni. Jangan clear work. Kita kekalkan. Cuma this time around kita tekan IRR instead of NPV ya. IRR instead of NPV. So tekan IRR. Okay, IRR. And then klik pula tekan compute. Okay, so it take times. Tapi kalau jawapan dah keluar 18.71%. Okay, so kalau ada masalah berkenaan dengan financial calculator, boleh contact saya lah. Tak ada masalah, saya akan ajar balik lah. Saya akan ajar balik. Okay, so dapat jawapan dia 18.71%. Okay, selesai. Dapat 16 markah. Dapat 16 markah. Cuma yang paling penting, you kena differentiate lah between item-item tu. For example, this one akan masuk dekat initial, this one akan masuk dekat every year punya ni, and then text tu kat mana semua kan. So you kena familiar lah. Kena familiar. Okay. Seterusnya soalan B. Soalan B dia tanya, kita tengok balik soalan. Mana soalan? Okay, briefly explain how the crossover rate can play its role in the case of mutually exclusive investment decision. So yang ni essay lah, obviously essay. So you kena bincangkan berkenaan dengan crossover rate dengan detail sebenarnya. Tapi jawapan saya bagi kat sini simple je lah. Okay, mana jawapan dia? Okay, this one. Okay, so boleh baca, the crossover rate is the discount rate that makes the NPV of two mutually exclusive investment equal. So yang ni sebenarnya dia kira IRR lah. IRR. And then dia titik pemisah lah di antara projek A dengan projek B. In case of mutually exclusive punya projek, memang kita kena pilih salah satu je lah. Kita tak boleh ambil dua-dua. Okay, so itu sahaja untuk crossover rate. Boleh baca lagi, tengok dalam nota apa semua. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.